Assalamualaikum, nama saya Siti Khadijah binti Mazlan, nombor matrik 2021123647. Nama saya Sarah Aina binti Ahmad Zaidi, nombor matrik 2021105597. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akil Fauzan bin Abdul Rahim, nombor matrik 2021108107. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Aikal bin Azizul Fitri. Nombor matrik saya 2021124625. Assalamualaikum. Saya Aimanah Hakim Rusyadi. Nombor matrik 2021131139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Harib bin Badrul Hisham dengan nombor matrik 2021115577. Okey, yang pertama, pendahuluan. Dalam komuniti tertentu, orientalis sering dilihat sebagai watak yang perlu dielakkan pada semua kos dan disimpan sejauh mungkin. Dalam contoh ini, untuk memberikan idea bahawa mereka tidak berat sebelah dan berwibawa, orientalis mubalik biasanya menyamar sebagai pakar dalam bahasa, sejarah, agama dan budaya timur. Ini dilakukan untuk mewujudkan tanggapan bahawa mereka objektif. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku untuk orang lain. Ini tidak dapat dipisahkan daripada hakikat bahawa ia wujud yang merupakan isu dengan sendirinya. Di satu pihak, golongan orientalis amat memudaratkan kerana kajian dan analisis yang mereka jalankan amat mencacatkan dan menghegemoni dalam dunia Islam. Sebaliknya, kajian dan analisis yang mereka lakukan sangat berpengaruh. Tetapi, di sisi yang lain, mereka melakukan analisis dan kajian dengan objektif yang sedemikian rupa, yang tidak kira sama ada mereka sedar atau tidak, mereka telah memberikan sumbangan yang sangat berguna kepada tamadun Timur dan Islam khususnya. Ini adalah kes sama ada mereka mengakuinya ataupun tidak. Objektif kajian yang diperolehi daripada kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana pandangan orientalis terhadap Islam yang mana pengaruhnya telah berkembang dengan sangat pesat. Ini tidak kira memfokuskan kepada dari segi arkeologi, bahasa dan budaya. Jika dilihat dalam beberapa artikel, dapat dipastikan bahawa golongan orientalis ini juga berminat untuk mengkaji pengajian ilmu al-hadis. Mereka juga bertindak membuat beberapa pengajian yang kritis dan menerbitkan banyak karya dalam bahasa Arab. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah menggunakan pendekatan kajian melalui sumber rujukan analisis sepenuhnya, terutama sumber rujukan berautoriti seperti banyak kajian yang telah dilakukan. Pelbagai sumber rujukan dijadikan rujukan untuk kertas kerja ini. Antara dokumen yang menjadi rujukan adalah dari sumber informasi yang bercetak dan juga elektronik yang sahih sumbernya. Laman sesawang juga digunakan dalam kertas kerja ini, terutama dari website Google, Google Scholar dan lain-lain. Terdapat 3 pendekatan kajian orientalis terhadap Islam, iaitu pendekatan kajian orientalis pada zaman Perang Salib, pendekatan kajian orientalis pada zaman kebangkitan, dan terakhir, pendekatan kajian orientalis pada zaman kebangkitan. Bagi pendekatan kajian orientalis pada zaman Perang Salib berlaku dari tahun 1096 sehingga 1291. Umat Islam telah diprovokasi oleh para orientalis sebagai negara yang berkarakter buruk. Ini dirancang untuk meningkatkan moral tentera salib saat itu. Pemeluk Islam memiliki terkemuka sebagai orang yang garang dan biadab kerana mereka haus akan darah orang Kristian. Bahkan pemeluk Islam dipandang sebagai bangsa yang keji yang tujuannya adalah untuk penyebaran Kristian. Cendekiawan Oriental mengakui paparan Islam kerana tidak jelas. Mereka hanya berdasarkan ke pencemaran nama baik dongeng,
fantasi dan mitos. Islam tanpa bukti apa yang kuat. Yang kedua, mereka berdasarkan melalui penyimpangan dan tulisan-tulisan Islam, khususnya terjemahan Al-Quran. Ketika para sejana barat belajar di Cordoba sebelum perang menyeberang itu disalahfahami oleh kelompok itu, rata-rata tidak perintah lengkap bahasa Arab. Okey, bagi yang pendekatan kajian orientalis pada zaman kebangkitan pula ialah selama ini metod penelitian orientalism mengalami perubahan besar. Akhir Perang Salib, perubahan yang disebutkan di sini adalah bahawa metod ini memiliki dipengaruhi oleh sekularisme yang berkembang di kalangan ilmuwan Barat. Pemikiran seperti ini menolak agama sebagai pedoman hidup. Sebaliknya, dikatakan sebagai penyebab penderitaan manusia. Sebaliknya, manusia perlu memanfaatkan kecerdasan sepenuhnya jika ingin maju. Berdasarkan konsepsi hanya menggunakan akal, pendekatan orientalis fokus pada elemen epistemologi, iaitu isu-isu yang terkait sumber, status dan keseimbangan evolusi ilmiah. Ini menghasilkan dua aliran, iaitu rasionali, akal adalah sumber utama pengetahuan, dan empirisme, pengalaman adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Okey, bagi yang ketiga ataupun yang terakhir ialah pendekatan kajian orientalis pada zaman kebangkitan, iaitu pada zaman ini kaedah pembelajaran timur digunakan sepenuhnya untuk tujuan, terutamanya membantu kuasa penjajah barat menguasai sebahagian besar dunia Islam. Alam Melayu, Syed Muhammad Naqib Al-Atas membahagikan proses naik dan turun tamadun Islam, membahagikan alam Melayu kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama, peringkat awal penerimaan Islam oleh masyarakat alam Melayu. Maka kedua ialah komitmen terhadap penghayatan dan pengalaman ajaran Islam. Yang kedua, saksikan tahap kegemilangan perkembangan ilmu Islam. Ia dimulakan pada masa itu dalam pentadbiran kesulitan Melayu sehingga kewujudan penyelidikan peniru. Yang terakhir sekali, tahap rejim Sultan Melayu tumbang kerana lemah pedalaman itu sendiri. Kemudian menyambut kedatangan kuasa penjajah barat bantu dengan masalah asal, tetapi berubah kepada proses penjajahan. Sejarah kemunculan dan perkembangan golongan orientalis. Terdapat beberapa sejarah yang menceritakan tentang golongan orientalis yang berlainan mengikut pendapat dan hasil kajian yang telah dijalankan oleh sejarawan antaranya Rudi Parikh dan Gustav Doga di dalam karya terbitan mereka. Manakala ada pendapat lain yang menyatakan bahawa golongan orientalisme ini telah berwujud pada abad ke-12 menerusi Perang Salib yang telah berlaku pada 1098 Masihi sehingga 1295 Masihi yang berlaku di antara orang Islam dengan golongan Barat. Pendapat ini telah pun ditentang oleh kebanyakan pengkaji dalam bidang sejarah. Di samping itu, Muhammad Abdul Fattah Ilian membahaskan di dalam buku terbitannya yang berjudul Huda ala al-Ishtiraq bahawa golongan orientalisme telah wujud sejak Perancis melepaskan serangan ke atas negara Mesir dan negara lain di bahagian timur yang berlaku pada 1798 Masihi. Sebilangan golongan orientalisme telah pun dibawa ke dalam perbarangan ini dan mereka melakukan kajian berkaitan iptologi. Mereka pun telah berjaya menghasilkan sebanyak 23 jilid besar naskah berkaitan topik tersebut. Peristiwa ini telah menarik minat
orang Inggeris dan Belanda untuk menjajah negara timur bagi meluaskan tanah jajahan mereka dan seterusnya menjadi lebih berkuasa berbanding negara lain. Seterusnya, menurut sesetengah pendapat mengatakan bahawa Orientalis telah pun wujud pada abad ke-10 iaitu menerusi zaman kegemilangan kerajaan Islam di Sepanyol. Terdapat beberapa golongan barat yang hadir dan datang ke Sepanyol khususnya di Córdoba untuk mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu Islam di samping mempelajari terjemahan Al-Quran dan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa mereka sendiri. Golongan ini telah pun pulang ke tanah air mereka dan memulakan pengajaran bahasa Arab dan kebudayaan di sana. Kesan penjajahan barat seperti membunuh ulama musyrik, merampas manuskrip dan melakukan kajian semula terhadapnya sehingga ia menjadi sumber rujukan premier yang menyebabkan kerosakan disiplin ilmu dalam Islam. Sarjana Barat Jacques Marzun ada menyebut dalam kajiannya bahawa penjelajahan bangsa Eropah ke Asia bermatlamat goal, glory and the gospel, iaitu mencari kekayaan, kejayaan dan menyebarkan agamanya. Diperkukuhkan dengan kenyataan Caribel apabila penjelajahan Eropah Christopher Columbus memulakan pelayaran ke timur buat pertama kalinya yang mengakui bukan hanya ingin berdagang, malah turut menukar agama penduduk tempatan. Ramai orientalis barat muncul dengan melakukan penyelidikan terhadap manuskrip timur yang dirampas ketika penjajahan. Lebih parah apabila kajian barat ini turut diguna pakai oleh sebilangan besar sarjana Melayu tanpa melakukan analisis yang mendalam, sekaligus menunjukkan betapa berjayanya orientalis barat mengubah kiblat masyarakat Islam di Malaysia. Penyelidikan barat yang menjadi sumber rujukan premier ketika kiblat ilmu dari Islam dialih ke barat, antaranya menimbulkan keraguan ke atas Al-Quran dengan membuat penafian kesahihan pengumpulan naskah itu yang dimulakan oleh Saidina Abu Bakar. Selain itu, membuat dakwaan mistik Kristian sebagai asasnya mempengaruhi tasawuf dan merendahkan Nabi Muhammad. Kesimpulan, semasa zaman pertengahan, orang-orang di Eropah telah dihadapkan dengan ketakutan terhadap Islam kerana kejahilan mereka tentang agama dan iri hati mereka terhadap orang Islam. Akibatnya, mereka mempunyai konsep yang tidak menyenangkan tentang Islam dalam fikiran mereka. Tanggapan yang tidak tepat inilah yang mula-mula menimbulkan gerakan orientalis secara langsung atau tidak langsung. Orientalis bekerjasama untuk menyelewengkan bentuk Islam serta gambaran sebenar untuk meneruskan agenda mereka sendiri. Berikut adalah ringkasan punca-punca yang mempengaruhi perubahan dalam kajian orientalis terhadap Islam, seperti dalam faktor agama, faktor imperialisme, faktor politik, faktor saintifik, faktor perniagaan dan faktor perniagaan serta kepentingan peribadi dan faktor Arab Turki di Eropah. Sekian, terima kasih. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana mengajar kami sepanjang 14 minggu ini, dan semoga Ustaz menghalalkan segala ilmu kepada kami yang diajar. Kemudian saya mewakili kumpulan saya ingin memohon ampun dan maaf di atas segala kesalahan dan kekilafan kami andai ada di antara kami menyinggung perasaan Ustaz. Dengan ini, kami menyusun 10 jari memohon kemaafan kepada Ustaz dan dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Semoga apa yang kami pelajari dihalalkan segala ilmunya, dan kami mendoakan Ustaz semoga diberi keberkatan dalam hidup dan dimurahkan segala urusan di dunia
dan juga di akhirat. Amin. InsyaAllah.